Assalamualaikum, salam sejahtera. Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Tahniah kepada beribu peserta program Lemak Tulin 2022 kerana berjaya ubah badan daripada gemuk ke kurus dan daripada terlampau kurus kepada berisi. 2023, korang masih lagi gemuk? Tak apa, biar je. Gemuk kan cute, bentuk badan macam belon. Korang kan suka, jalan pun susah, nak solat pun payah, badan cepat penat, cepat mengantuk, macam-macam penyakit pun senang datang. Mungkin juga korang suka badan korang dihina dan dikutuk. Ataupun 2023 ni badan korang masih lagi terlampau kurus. Biar je. Sebab korang kan suka badan korang sekeping macam plywood. Orang hina kutuk badan korang sampai kata korang ni macam ambil barang. Tapi untuk 2023 ni, kalau korang nak ubah badan korang, boleh join program virtual 7 hari Lemak Tulin. Kita akan guide cara yang paling simple untuk ubah badan korang melalui pemakanan yang paling murah, paling sedap dan tak perlu berlapar. Senaman yang mudah dan ringkas, tak perlu apa-apa alat. Boleh buat dekat rumah atau dekat mana-mana sahaja dan tak ganggu pekerjaan atau rutin harian korang. Bukan tu je, banyak lagi tips yang akan kita ajar. Yang penting metod kita semuanya natural, sesuai untuk lelaki dan perempuan, tak kira umur, tak kira berat badan ataupun bentuk badan korang. Walaupun korang tengah ada injury ataupun tengah ada penyakit, korang akan nampak perubahan yang paling pantas dalam masa seawal 7 hari sahaja. Harga masih murah, tak pernah naik, RM89 sahaja. Money back guarantee kalau dalam 7 hari tak ada kesan dekat korang. Batch Januari dah dibuka, boleh klik link untuk daftar. Bolehlah juga nak target untuk ubah badan korang sebelum Hari Raya Taudi. Slot terhad, masa terhad, jangan menyesal atau terlepas peluang ni. Join sekarang program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tak tekan lagi butang subscribe, sikit sangat lagi kita nak capai 400k subscriber, dan insyaAllah moga-moga channel YouTube ni terus boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Jangan lupa tekan butang subscribe now. Baru-baru ini Harian Metro ada mengeluarkan satu artikel yang aku rasa wow, sangat-sangat terkejutlah, sebab dia melibatkan salah seorang ustazah ataupun ustaz yang sangat famous sekarang, selalu menjadi sebutan di khayalat ramai dekat social media. Tak habis-habis lagi pasal ustazah ni. Apa yang Harian Metro tulis adalah difahamkan pendedahan daripada salah seorang klien ataupun pengikut ustazah ni. Ada juga pendedahan daripada seorang peguam daripada syarikat guaman dia, dan juga statement daripada ketua polis negara. Semua sekali berkenaan dengan ustazah dan ustaz yang viral ni. Jom kita dengar sama-sama. Let's go. Yang ni mula-mula ni difahamkan adalah pendedahan yang dikatakan bekas klien ustazah ni ataupun pengikut geng ustazah ni lah. Berhabis 13,000 didakwa ada kanser tahap 4. Saya terpengaruh dengan kata-katanya selepas didakwa menghidap kanser tahap 4 selepas anggota badan diimbas 2 tahun lalu menyebabkan sanggup berhabis hampir 13,000 untuk berubat, termasuk membeli ubat yang dijualnya. Begitu dijual ubat. Bekas pengikut ustazah kontroversi yang mahu dikenali sebagai Laila, umur lebih kurang 40, apabila mendakwa menjadi mangsa penipuan selepas menyedari dirinya tidak menghidap kanser tahap 4 selepas membuat pemeriksaan kesihatan di hospital. Menceritakan detik perkenalan dengan ustazah terbabit, Laila berkata pada mulanya dia menyertai kumpulan telegram perubatan sunnah itu 2 tahun lalu sebelum tertarik untuk menjadi ahli. Katanya ustazah itu menjelaskan perubatan moden adalah kaedah orang kafir, malah ubat moden didakwa bercampur dengan bahan haram. Semua barang kegunaan keluarga saya kemudian ditukar kepada barangan sunnah yang dijual ustazah terbabit, sehingga susu anak pun ustazah suruh tukar dengan serbuk coklat yang dijualnya. Sehingga pada satu hari ustazah memeriksa badan saya dengan tangan dan mengatakan saya menghidap kanser kronik, maka saya perlu membeli pakej rawatan permulaan iaitu RM2,000. Katanya dia diarahkan untuk mengamalkan ubat sunnah yang diberi dengan kerap, iaitu makan setiap 10 minit dan disapu setiap jam. Setiap 10 minit kena makan ubat. Ustazah itu suruh teruskan kerana katanya kesan yang berlaku kerana racun keluar dari badan. Itu juga yang ditekankan. Kanser pasal racun. Tetapi saya tidak sanggup untuk teruskan kerana sangat menyeksakan dan hampir kemurungan memikirkan kanser dihadapi, kata Laila. Menurut Laila, dia kemudian terfikir bahawa dirinya adalah individu sihat tanpa gejala kanser
kanser selain tiada masalah ketika membuat saringan kesihatan sebelum ini. Maka saya mula syak sesuatu yang pelik dengan penyakit kanser kronik yang didiagnos oleh ustazah terbabit. Saya membuat pemeriksaan kesihatan sekali lagi dan didapati tidak menghadap kanser. Saya menilai jumlah pelaburan membeli ubat sunnah beliau dan mendapati kos mencecah kira-kira RM13,000. Kemudian dibagi caption, tengok lidah, badan dah tahu sakit apa. Hanya dengan melihat gambar lidah dan tubuh ketika sesi rawatan mampu mengenal pasti tahap penyakit seseorang, sama ada kronik atau sebaliknya. Selain kononnya boleh berubat secara jarak jauh dengan hanya mengikut arahan. Itu doktrin pelik yang dilakukan seorang ustazah apabila mendakwa mampu merawat penyakit pengikutnya secara sunnah tanpa perlu pergi ke hospital serta menerima rawatan perubatan moden yang dianggapnya beracun dan menyimpang daripada ajaran Islam. Malah dengan hanya menyentuh dan memeriksa tubuh pengikutnya, ustazah terbabit mampu mendakwa mampu mengenal pasti penyakit dihadapi mereka sebelum mempromosikan ubat sunnah dengan jualan harga tidak masuk akal. Bagaimanapun, kerana taksub menyebabkan ada pengikut sanggup berhabis ribuan ringgit untuk membeli ubat-ubatan didakwa mengikut sunnah berkenaan. Difahamkan pengikut wanita terbabit yang menyertai kumpulan aplikasi Telegram bagi mempromosi perubatan sunnah kini mencecah 3,000 orang dan ada dalam kalangan mereka doktor, guru dan sebagainya. Doktor pun follow lebih licik bagi mengelak dirinya dikesan, ustazah berkenaan tidak pernah mendedahkan kepada pengikutnya tempat tinggal sebenarnya, malah berpindah randah dengan memberi alasan bimbang diculik oleh golongan pembenci sunnah. Bagaimanapun, banyak duit dia bayar deposit, mesti pindah je. Tanda tanya dalam kalangan pengikut selepas ada yang berhabis ribuan ringgit namun penyakit tidak sembuh. Malah pengikut yang menerima rawatan dengannya juga perlu membeli barangan sunnah daripadanya sahaja dan tidak boleh melalui perantara. Kononnya aura ubat itu akan hilang kerana hanya dirinya yang mampu merawat, katanya. Jadi orang Islam wajib berubat dengan perubatan sunnah 100%. Malah pelbagai dalil bahawa perubatan moden dikatakan menipu. Ubat-ubat moden diperbuat daripada bahan haram dan buruk. Manakala doktor didakwa bertindak sebagai jurujual untuk menjual ubat dan ada satu dalil mengatakan dengan bekerja sebagai doktor seseorang bersiko masuk neraka. Ada dalil terbalik juga mendakwa ubat sunnah yang dijual orang lain tidak asli dan mengandungi bahan kimia berbahaya, berbeza dengan ubat sunnah yang disediakan oleh beliau adalah asli serta boleh merawat segala penyakit zahir dan batin, tidak kira penyakit kronik apapun, semua boleh diubati oleh beliau. Menurutnya, harga ubat sunnah juga tidak masuk akal, seperti kit kecemasan dijual pada harga RM600 sedangkan di pasaran hanya sekitar RM20. Kit kecemasan? Namun ada pengikut yang taksub sanggup membelinya. Katanya, selain itu ubat-ubatan yang dijual wanita berkenaan juga dipercayai tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Beliau juga dikatakan turut menjual emas dengan harga lebih mahal untuk tujuan perubatan, di mana pesakit yang mempunyai masalah jantung perlu memakai rantai emas berloket yang didakwa mampu merawat penyakit. Selain itu, beliau juga menjual sutera grade perubatan, kosmetik sunnah, alat makeup, pencuci banyak produk lah ni, serum, serta makanan dan Fabuloso sunnah ada tak? Pada harga yang mahal. Malah ustazah terbabit juga didakwa cuba membuka perkampungan sunnah dan menawarkan kepada pengikutnya untuk membuat pembayaran. Shelly Valley pula. Hal itu menyebabkan ada pengikutnya sanggup membayar berbelas ribu untuk membuat tempahan, namun akhirnya perkampungan itu tidak dilaksanakan sehingga kini, kata. Okey. Itu kalau mengikut daripada artikel harian Metro ni, pendedahan daripada bekas pengikut dan juga / bekas pesakit lah. Jom kita tengok juga video yang dikeluarkan daripada harian Metro sendiri yang katanya satu kenyataan yang dikeluarkan ataupun yang diceritakan oleh peguam ni lah yang katanya nak bawa kes ni untuk dilaporkan kepada polis. Khidmat Guam sedang mengumpul dan meneliti bukti berkaitan seorang ustazah yang didakwa memanipulasi perubatan sunnah untuk kepentingan diri.
Pengarah advokasinya Mahmud Jumaat berkata, Okey. berdasarkan pertemuan dengan pengadu sebelum ini, pihaknya mendapati wujud unsur penipuan dilakukan wanita yang sering mengundang kontroversi itu, termasuk ugutan dan transaksi wang dalam jumlah yang besar. Katanya pihak juga mendapati ustazah berkenaan turut menggunakan elemen agama untuk melariskan ubat-ubatan tanpa ada perakuan daripada pihak berkuasa kesihatan negara. Apa tu? Keterangan mangsa ustazah berkenaan Oh, produk dia lah ni. di beberapa lokasi seluruh negara dengan jumlah pengikut yang ramai. Menurutnya, keadaan itu menjadikan pengikut maksud dengan usaha wanita berkenaan kononnya mengangkat perubatan sunnah di negara ini. Katanya buat masa ini khidmat Guam masih mengumpul bukti dan akan membawa perkara ini ke Bukit Aman untuk tindakan lanjut. Jadi kes besar ni. Dan juga ada statement daripada Ketua Polis Negara berkenaan dengan isu yang samalah berkenaan dengan ustazah ni. Mangsa ustazah kontroversi diminta buat laporan polis. KPN, Ketua Polis Negara Kuala Lumpur. Individu yang menjadi mangsa penipuan ustazah kontroversi yang memperalatkan perubatan sunnah diminta tampil membuat laporan polis. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, mana-mana individu yang mendakwa menjadi mangsa penipuan ustazah terbabit dinasihatkan tampil membuat laporan polis. Menurutnya, jika ada laporan polis yang dibuat, polis akan meneliti dan menjalankan siasatan. Jadi saya minta mereka yang menjadi mangsa penipuan itu dan mengalami kerugian diminta membuat laporan polis. Siasatan secara telus akan dijalankan berkaitan laporan polis yang diterima. Harian Metro hari ini melaporkan khidmat Guam sedang mengumpul dan meneliti bukti berkaitan seorang ustazah yang didakwa memanipulasi perubatan sunnah untuk kepentingan diri. Pengarah advokasinya Mahmud Jumaat berkata, berdasarkan pertemuan dengan pengadu sebelum ini, pihaknya mendapati wujud unsur penipuan dilakukan wanita yang sering mengundang kontroversi itu, termasuk ugutan dan transaksi wang dalam jumlah yang besar. Kepada ustazah dan ustaz yang dimaksudkan dalam ni, yang aku tengok tadi, yang aku buat reaction tadi, dia tak mention mana-mana nama ustazah ataupun ustaz lah. Tapi aku rasa korang pun tahu siapa. Dan kepada ustaz dan ustazah berkenaan, aku tahu kau orang memang akan sedar dirilah. Dan nasihat aku kepada ustaz dan ustazah ini, apa lagi? Saman lah kan? Ini tegur ni, diorang bagi berita macam ni menjatuhkan reputasi dan bisnes ustaz dan ustazah. Sebelum ni kan kata nak saman Ustaz Azhar Idrus, nak saman Amin Idris, nak saman macam-macam lagi lah kata nak saman kan. Tapi dah saman ke belum? Yang ni ada mangsa baru untuk disaman. Saman je, jangan bagi can diorang ni. Okey. Ustaz, ustazah kot, takkanlah nak buat scam, takkanlah nak tipu orang kan. Tapi ustazah, ustaz ni bagus lah, ada power lah, boleh scan pakai tangan pakai tangan, sentuhan kan, boleh tengok lidah. Kalau lidah aku ni sakit apa? Cuba teka. What? Siap boleh scan. Wah, macam cerita Mak Lampir pun ada kan. Apa lagi itulah kan. Pergi saman lah kan, ustaz ustazah, go for it, saman. At least kalau tiba-tiba bisnes ada masalah sebab dah terkantoi benda ni kan, boleh cover sikit pendapatan yang terjejas akibat bisnes down sebab pendedahan ni kan. Saman je ustaz ustazah. So kita tunggulah sama-sama, okay, supaya ustaz dan ustazah saman apa nama dia, yang anak Guam tu, yang khidmat Guam tu, yang si Laila tu kan, nak saman ketua polis kan, silakan, okey, sama je. Alright, jadi sekiranya korang suka dengan video ni, korang bolehlah tekan butang share. Dan kalau ada komen, boleh komen dekat bawah kan, apa pendapat korang kan. Pendapat aku harapkan ustazah pergi saman yang keluar dekat Harian Metro. Nak saman Harian Metro boleh, silakan kan. Ustazah kan power kan, ada power apa semua kan, jadi pergilah saman. Dan jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga yang baik-baik sahaja daripada aku. Kita doakan kepada yang teraniaya ke, yang tertipu ke, mungkin yang difitnah juga, semoga semuanya dapat keadilan yang sewajarnya. Semoga kita semua dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, dan Allah kurniakan kita taufik dan hidayah. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye. Samana, see ya.